selain doa untuk mereka di sana untuk kita juga lakukan dan buat? Silakan Dr. Zaimin. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ialah mungkin ada sebahagian di antara kita yang kata doa je apa yang kita boleh buat dan yang lain. Tapi sebenarnya saya nak sebut kepada penonton-penonton yang ada pada hari ini, doa ini merupakan senjata bagi orang yang beriman. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sendiri ketika mana dalam keadaan yang sangat genting, Nabi berdoa kepada Allah, yang mana kalau kita tengok doa Nabi itu memang dari sudut persiapan Nabi waktu nak pergi peperangan Badar tu memang tak cukup lah kan. Kalau kita tengok dalam peperangan Badar, yang mana ceramah perang Badar ni baru je lepas bulan Ramadan yang baru lepas daripada kita ni, persiapan mereka dari sudut senjata mereka bukan untuk berperang, sehingga kan kalau kita tengok dalam lafaz doa Nabi SAW, memang seolah-olah Nabi itu sendiri dan para sahabat tidak bersedia, tetapi mereka tunduk dan patuh kepada arahan Allah yang mereka ada pada waktu tu. Setelah mereka berusaha, mereka berdoa dan mereka bertawakal, sehingga kan Nabi SAW berdoa, Allahumma intahlik hadhil isabah falam tu'bad fid dunya abada, wa kama qala. Nabi mengatakan, ya Allah, kalau hilanglah, kalau binasalah kumpulan ini, kumpulan kecil yang berada di Badar ini, kau tidak akan disembah lagi. Sehingga kan dalam riwayat Nabi SAW mengangkat tangannya berdoa dengan tinggi sekali, sehingga selendangnya jatuh daripada bahunya, dan Abu Bakar datang ambil letak badai. Sehingga Abu Bakar kata, sudahlah ya Rasulullah, kerana pastinya Allah Subhanahu wa taala akan mustajabkan doa kau. Maka ini doa yang Nabi SAW panjatkan. Begitu juga dalam peristiwa ketika mana Nabi SAW ditindas di Mekah. Waktu Nabi sedang salat, diletakkan najis, diletakkan kotoran daripada perut unta di atas kepala Nabi. Dan Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, sebanyak 3 kali, ya Allah ambil tindakan kepada orang Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi. Allah taala memakbulkan doa Nabi, sehingga orang yang Nabi SAW doakan supaya dia hancur, seperti Abu Jahal, seperti Uqbah bin Abi Mu'aid, mereka ini semua binasa di dalam peperangan Badar dan dicampakkan mayat mereka di dalam telaga Badar. Itu dia Qalib Badar. Ini merupakan di antara perkara-perkara yang menjadikan kita bersemangat untuk terus berdoa. Walaupun kita rasa macam masih lagi belum kemenangan itu datang, tapi bagi saya lah, kalau kita melihat kepada perkembangan perjuangan rakyat-rakyat Palestin ni, kita akan dapati di sana begitu banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dalam keadaan mereka tidak ada satu unit ketenteraan bernegara. Mereka cuma ada unit-unit Kataib sahaja, ya. Mereka bukan ada orang kata apa senjata yang begitu hebat seperti Israel, tetapi setidak-tidaknya mereka menggetarkan Tel Aviv. Setidak-tidaknya mereka menggegarkan bandar Ashkelon ataupun Asqalan. Ini merupakan satu perkara yang kita rasa datang daripada doa orang-orang yang beriman, yang sentiasa mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan bantuan kepada mujahidin, bantuan kepada orang yang berjuang untuk membebaskan tanah mereka daripada dijajah. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW berdoa. Kalau kita tengok dalam sejarah, Nabi pernah berdepan dengan situasi di mana peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ni, Abu Sufyan kumpulkan orang-orang Arab ramai daripada puak-puak yang pelbagai untuk memerangi Madinah pada masa itu. Sebab itu dalam takbir pun kita sebut wahazamal ahzaba wahdah. Allah Ta'ala yang mengalahkan tentera Ahzab. Kalau kita hitung pada masa itu, dalam peperangan itu, begitu banyak alai, begitu banyak sekutu-sekutu bagi Quraisy yang nak berperang dengan orang Madinah. Situasinya mungkin lebih kurang sama juga dengan situasi Gaza hari ini, yang mana begitu banyak sekutu Israel ni, dengan Amerikanya, dengan Eropahnya, dengan macam-macam negara yang bersolidariti dengan mereka. Kononnya mereka ini dizalimi, kononnya Hamas telah merosakkan keamanan mereka. Tetapi dengan doa Nabi SAW, dengan usaha Nabi, akhirnya
Nabi SAW berjaya mengalahkan tentera Ahzab, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka sehingga mereka cabut lari. Dan doa Nabi yang sangat terkenal ketika mana di Ahzab, dalam peperangan itu Nabi SAW berdoa, Allahumma munazzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum wazalzilhum. Ya Allah yang menurunkan kitab, Ya Allah yang begitu cepat memberikan hisab, Ya Allah Ya Allah kalahkan tentera Ahzab, Ya Allah jauhkan mereka daripada keamanan, Ya Allah kalahkan mereka, zalzilhum, Ya Allah gentarkan mereka, Ya Allah goncangkan pendirian mereka. Jadi doa-doa yang seperti ini orang yang beriman kena yakin dan percaya. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab Ibn Abi Dunya, Ibn Abi Dunya ada meriwayatkan satu kisah di mana Al-Hasanul Basri, seorang tabi'i yang terkenal, ya, bahkan sebahagian ulama mengatakan dia di antara min afdal at-tabi'in selain daripada Uwais Al-Qarani, ya, yang mana Hasan Al-Basri ni dia waktu dia hidup, dia mengajar, dia tokoh besar, dia tokoh hadis dan juga tokoh dalam agama. So bila dia mengajar ni, majlis dia tu selalu diganggu oleh puak-puak Khawarij. Puak-puak Khawarij suka ganggu majlis dia, mengacau. Masuklah majlis dia, ngacau orang yang ada dalam tu, sehingga kan anak murid dia duk kata kepada Hasan Al-Basri, dia kata, ya Abas Sa'id, kenapa kau tidak report kepada pemerintah supaya pemerintah ni ambil tindakan kepada mereka yang mengacau majlis kau ni? Hasan Al-Basri diam, tapi dia buat apa? Dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa yang dia bagi tu menyebabkan Khariji, satu puak daripada kalangan Khawarij yang suka mengganggu ni, ya, tiba-tiba tersungkur jatuh dan tidak mampu untuk bangun lagi. Dan inilah keajaiban, di antara keajaiban doa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang mukmin. Jadi sebab itu kita kena teruskan berdoa, kena teruskan kunut nazilah. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok seperti mana yang Datuk Mufti sebut tadi, saya bersama Mufti sebut, dalam peperangan sebelum-sebelum ini ada peristiwa tentera salib yang membunuh lagi ramai orang Islam daripada apa yang ada pada sekarang ini. Begitu juga saya melihat kalau kita baca sejarah Baghdad yang diserang oleh Tatar, bilangannya yang terbunuh dalam serangan Mongol dan juga Tatar ini, ada yang mengatakan sampai kepada 200,000 yang terbunuh. Tetapi dengan keajaiban doa dan usaha orang-orang yang beriman, Islam ini tidak akan mati. Islam ini akan bangkit. Apabila mati saja mana-mana orang secara zalim, dimusuhi oleh mana-mana puak, dia akan bangkit. Dia akan bangkit dengan doa orang yang beriman. Itu yang pertama. Jadi jangan kita rasa jemu, jangan kita rasa lelah dalam berdoa kepada Allah. Berdoalah, kerana keajaiban itu insya-Allah akan datang kepada umat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa benda lain yang kita boleh buat? Banyaklah benda lain. Antaranya juga kita bantu dengan wang ringgit yang ada. Kita bantulah. Kita ada wang ringgit, kita bantu. Kita tak mampu nak tolong secara fizikal macam Datuk Mufti sebut tadi, iaitu bukan semua orang Allah Ta'ala pilih untuk berada di medan itu. Bahkan kalau kita pergi, mungkin kita menyusahkan pula Qassam. Kita tak faham taktik peperangan, ataupun kita tak faham fiqh jihad. Bukan fiqh jihad yang kita buat, fiqh jahat pula kita buat. Jadi kita tak mampu untuk pergi ke sana, tetapi kita mampu untuk memberikan bantuan dari sudut bantuan wang ringgit. Dan saya pun difahamkan, Global pun ada buat kutipan, ada buat fundraising, dan insya-Allah saya pun dah bincang dengan Ustaz Reza supaya kita tak ambil lah persen. Kita tak ambil, kerana insya-Allah kita punya penyumbang yang lain yang menyumbang sebelum ini sudah cukup untuk kita melaksanakan gerak kerja kita setakat ini. Dan semua kutipan-kutipan yang ada tu kita akan serahkan kepada masyarakat yang berada di Gaza. Begitu juga seperti mana yang saya sebut tadilah, kita buat apa yang kita mampu, iaitu kita bangkitkan semangat anak-anak kita. Saya bila waktu perang ni, saya banyak tengok handphone, nak tengok Telegram kan, nak tengok setiap minit, setiap saat perkembangan di sana. Anak saya duk tanyalah, ini video apa? Dia kata ini apa benda? Jadi kita bagi tahu ini Palestin, ini Israel. Anak-anak kita perlu tahu supaya anak-anak kita berkongsi sentimen yang sama. Kerana Quds adalah isu umat.
bukan isu hanya semata-mata rakyat Palestin. Dan begitu juga kita kena gunakan kuasa seperti mana yang saya sebut tadilah, kuasa media sosial ni memberi tekanan juga pada mereka. Kalau tak ada kesan, pastinya dia orang takkan block Facebook Datuk Mufti, kan? Facebook Datuk Mufti kena block tu maksudnya ada kesan lah pada Israel, kan? Ada kesan sebenarnya, kerana mereka juga tertekan, mereka juga manusia. Walaupun orang kadang-kadang ialah macam saya sendiri, macam Datuk Mufti, kadang-kadang Datuk Mufti dah kurang lah sikit sekarang ni, kena hentam dengan netizen. Saya selalu kena hentam dengan netizen, kan. Bulan puasa baru ni pun saya kena hentam teruk jugalah, kan. Jadi saya rasa benda tu memang beban, walaupun bukanlah di peringkat antarabangsa. Jadi kita boleh bayang macam mana perasaan Israel apabila dihentam oleh ramai manusia, jutaan manusia, sehingga kan mereka terpaksa menggunakan kuasa untuk blok. Jadi kita teruskan dengan budaya memberikan hakikat yang sebenar supaya orang tahu. Ini benda yang kita mampu buat. Dan kena satukan umat lah di atas satu akidah yang sama, di atas satu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu saya sebut dulu, kan, dalam hadis Nabi SAW memang sebut kita akan menang lawan dengan Yahudi ni sebelum kiamat. La taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Muslim akan memerangi Yahudi. Hatta yakhtabi al-yahud wara al-hajar aw al-syajar. Fayaqulu al-hajar aw al-syajar ya Muslim wa ya Abdullah hadha Yahudi wara'i fata'al faqtulhu. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kita akan memerangi mereka, dan orang Yahudi akan takut lari di balik pokok ataupun di balik batu nyorok, dan pokok dan batu tu akan bercakap, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ni belakang aku dia Yahudi, mari bunuh dia. Kerana peperangan itu berlaku di antara kita dengan dia, semua akan berpihak pada kita kecuali pokok Gharqad lah, yang ni pokok yang dikenali oleh orang Arab di sana, ya. Nanti Ustaz Nadir boleh cerita betul ke orang Yahudi tanam pokok Gharqad banyak-banyak kat tempat mereka. Nanti kita boleh dengar cerita daripada dia. Cuma saya nak bagi tahu, hadis ni menyebutkan ya Muslim wa ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah. Maksudnya dia tak panggil wahai Arab, dia tak panggil wahai Palestini, wahai orang Palestin. Dia tak panggil gitu, dia panggil ya Muslim, ya Abdullah. Jadi nak menang dalam pertempuran lawan dengan rejim ini, kena kembali kepada akidah yang benar, kena kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan perbezaan-perbezaan yang bersifat cabang, perbezaan yang bersifat ranting, ya, kita tangguhkan sekejap. Kerana kadang-kadang ada juga puak-puak ni yang kadang-kadang tak reti letakkan prioriti. Oleh kerana dia kata mungkin Hamas ni baik dengan puak ni, saya tak suka dengan puak ni, jadi saya tak mau sokong. Sedangkan pertempuran di antara apa yang berlaku di Gaza itu, di Palestin itu, peperangan di antara pertentangan di antara kufur dan iman, bukan pertentangan di antara cabang-cabang. Ini perkara usul. Jadi kita letakkan prioriti yang sebenar, kita bersama dengan kumpulan yang berada di daerah iman, supaya kita tidak nampak untuk cenderung kepada kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.